Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Faridah binti Nadim selaku pensyarah subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu kod BMMB 1124 dan penonton sekalian. Baiklah, dalam penghasilan video kali ini, saya ingin mengupas dan mengkritik novel sastera remaja hasil karya Anisa Aliyah yang bertajuk Tragedi Cinta Taj Mahal sebagai novel sastera remaja pilihan saya bagi penghasilan tugasan 2 kerja kursus. Antara isi kandungan perbincangan kita dalam video kali ini adalah konsep, latar belakang novel, ringkasan novel dan kritikan sastera, di mana kritikan sastera ini meliputi kritikan sastera sanjungan, kritikan sastera teguran, kritikan sastera saranan, kritikan sastera pendekatan, kritikan sastera penganalisisan dan kritikan sastera penilaian. Bagi menjelaskan kefahaman kita bersama berkenaan kritikan sastera, saya ingin memetik definisi kritikan sastera menurut Hashim Awang. Beliau telah menyatakan kritikan sastera merupakan suatu usaha dalam mempertimbang dan menilai sesebuah karya secara jujur dan sistematik. Melalui langkah proaktif ini, kita dapat menjaga perkembangan dan kualiti penghasilan karya sastera Melayu. Seterusnya, latar belakang novel sastera remaja, ia merupakan hasil karya Anisa Aliyah yang diterbitkan pada tahun 2010 di bawah penerbitan Telaga Biru Sedrian Berhad. Menurut saya, novel ini amat bertepatan dengan skop perbincangan kita iaitu tema remaja di mana ia mengungkapkan berkenaan tema percintaan yang sememangnya tidak asing lagi dengan remaja. Hal ini kerana remaja sedang berada di dalam fasa perkembangan psikologi yang mana mereka mahu dikasihi dan mengasihi orang yang berlainan jantina. Sebelum saya memulakan kritikan sastera saya akan menceritakan ringkasan novel tragedi Cinta Taj Mahal ini terlebih dahulu. Baiklah, Natasha merupakan anak sulung kepada Dr. Farid dan isterinya, Puan Hasma. Dia mempunyai seorang adik kembar yang bernama Alisha yang berusia 18 tahun. Mereka berdua kemudiannya melanjutkan pelajaran di Victoria University, Wellington, New Zealand. Semasa berada di Wellington, Natasha telah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Jonathan. Jonathan ini juga sangat tertarik kepada Natasha hingga membuatkan Jonathan ingin mengenali Islam. Namun, hubungan cinta antara benua dan antara agama ini tidak dapat diteruskan kerana Dr. Farid berhajat untuk mengawinkan anaknya Natasha bersama anak rakan karibnya iaitu Baha. Sebagai anak yang mentaati kedua ibu bapa, Natasha menturuti permintaan kedua ibu bapanya dengan mengawini Baha walaupun terpaksa mengorbankan perasaan cintanya kepada Jonathan. Dalam kehidupannya, Natasha sering dibelenggu dengan igawan yang berkaitan dengan kematian. Ternyata, igawan ini telah menjadi kenyataan semasa beliau telah menjadi mangsa sasaran kes langgar lari di Wellington, lantas memaksanya untuk balik ke Malaysia. Di Malaysia, berkat mentaati orang tuanya, Natasha hidup bahagia di samping suaminya di rumah yang diberikan nama Mahligai Taj Mahal. Namun, kebahagiaan mereka hanyalah sementara kerana kematian Baha secara tiba-tiba. Kematian Baha merupakan kematian kedua di dalam mahligai itu, menyebabkan timbulnya beberapa persoalan di minda pembaca, iaitu benarkah Baha dibunuh atau ia merupakan satu sumpahan di dalam mahligai Taj Mahal, serta mengapakah Jonathan muncul kembali dalam kehidupan Natasha selepas kematian Baha dan dapatkah dia mengawini Natasha. Baiklah,
Bagi jenis kritikan sastera yang pertama ialah sastera kritikan sanjungan. Sanjungan boleh ditarifkan sebagai penyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Dalam konteks ini, kritikan sanjungan lebih merujuk kepada pemujian karya dan pengarangnya yang telah menghasilkan pemikiran yang bernas dengan menonjolkan elemen yang menarik dalam sesuatu karya. Oleh itu, di sini saya ingin menyanjung dan memuji hasil karya sastera Tragedi Cinta Taj Mahal kerana walaupun tema utama dalam novel sastera remaja ini merupakan tema percintaan, penulis telah berjaya sedaya upaya menyelitkan unsur dan kesedaran tentang agama kepada golongan remaja sebagai golongan sasaran pembaca. Penulis menulis karakter Natasha sebagai seorang yang sering bertafakur jelas dapat dilihat berdasarkan monolog Natasha, iaitu siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Dapat tak aku menjawab soalan-soalan itu di dalam kubur nanti? Bukannya aku boleh menjawab dengan akal fikiranku, akan tetapi melalui amalku. Sebenarnya, penulis ingin mengatakan sangatlah beruntung orang yang mudah bertafakur. Ini kerana tafakur tidak perlu dibuat di atas tikar sembahyang, tetapi boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Ini dapat membantu mendatangkan kesan kepada jiwa seseorang berbanding dengan solat sunat yang tidak dihayati. Seterusnya, penulis juga ingin menekankan kesedaran tentang hukum hakam Islam. Ini dapat dilihat melalui monolog Natasha dalam bab ketiga. Astaghfirullahalazim, bisik hati kecil Natasha. Malunya aku pada Tuhan. Sepatutnya aku terpegun dengan kehebatan Tuhan, bukan terpegun melihat makhluk ciptaannya. Melalui ini dapat dilihat Natasha berusaha mengawal dirinya agar mengikut tuntutan agama dengan menundukkan pandangan daripada melihat ajnabi yang tidak mahram bagi mengelakkan fitnah dan zina, sama ada zina hati ataupun zina mata. Di samping itu, penulis juga ingin memberitahu remaja bahawa percintaan selepas pernikahan adalah lebih indah dan diberkati dalam agama Islam. Ini jelas dapat dilihat melalui dialog antara Natasha dan Baha. Jadi, kalau Tasha nak jadi sebaik-baik isteri dan abang nak jadi sebaik-baik suami, kita kenalah kekalkan solat tahajud setiap malam. Betul tak? Melalui ini, jelaslah bibit-bibit cinta mula berbuah di hati kedua-dua mempelai itu yang menunjukkan manisnya berkenalan selepas berkahwin. Berbanding dengan mereka yang sudah terlalu kenal baru hendak berkahwin, apalah yang tinggal untuk dibualkan pada malam pertama. Justru itu, pada pandangan saya, ini sangat berkait rapat dengan realiti kehidupan remaja. Kerana remaja kini sangat mudah terdedah dan cepat terpengaruh dengan aktiviti gejala sosial yang boleh membawa kepada penghasilan anak luar nikah dan seks rambang. Seterusnya, aspek kritikan yang kedua iaitu kritikan teguran. Kritikan teguran bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas kepada penulis. Pengkritik hendaklah menyatakan keistimewaan kekuatan teks, kemudian menyatakan kelemahannya. Oleh itu, bagi saya, keistimewaan karya ini adalah penulis berusaha menerapkan agama Islam di dalam keseluruhan plot cerita berdasarkan monolog penulis dalam bab 8, yakni sebenarnya dalam Islam bercinta sebelum nikah adalah haram. Ini merupakan satu pendekatan yang baik oleh penulis, akan tetapi ia bercanggah hukumnya dengan agama Islam. Penulis mengatakan Islam mengharamkan percintaan sebelum nikah. Oleh itu, rasanya amat penting bagi para ulama untuk turut membaca novel ini agar mereka dapat membuat penilaian terhadap penyataan ini. Biasanya, ahli-ahli agama jarang mentelaah karya sastera. Akibatnya, walaupun ada pengutaraan persoalan yang mungkin kurang tepat,
tetapi ia tidak mendapat pembetulan daripada ahli-ahli agama. Pada pandangan saya, hal ini juga sangat berkait rapat dengan realiti kehidupan remaja yang gian dan hanyut dalam percintaan tetapi lemas kerana masih tidak jelas dan mengetahui hukum bercinta yang sebenar menurut Islam. Di samping itu, antara keistimewaan lain karya sastera tragedi cinta Taj Mahal ini adalah penulis ingin memaparkan karakter seorang bapa yang mengambil berat masa hadapan puterinya, yang mana boleh dibuktikan melalui bab 15 halaman ke-183, di mana bapa kepada Natasha telah menanyakan Johan sekiranya beliau ingin memperisterikan Natasha. Dapat difahami kerisauan seorang bapa apabila tiada orang yang ingin menjaga anaknya yang janda. Akan tetapi, pembaca bertanggapan sifat Dr. Farid ini kurang prihatin dan mengambil kira perasaan Natasha yang baru sahaja kehilangan suaminya. Selanjutnya, kritikan sastera aspek saranan. Melalui kritikan saranan, pengkritik perlu memberikan cadangan alternatif penambahbaikan kepada penulis untuk membaiki kekurangan karya. Oleh itu, setelah melakukan pembacaan secara menyeluruh, saya berpandangan penulis boleh menukar plot peleraian dalam novel ini. Hal ini kerana kematian kedua-dua watak utama, yakni Natasha dan Baha, memberikan rasa ketidakpuasan kepada pembaca semasa menghabiskan bacaan novel. Hal ini kerana bagi saya, watak utama dalam novel perlu dielakkan daripada mati kerana bagi membantu keterusan plot dalam cerita. Bagi kritikan aspek pendekatan pula, pengkritik perlu membuat pertimbangan yang teliti melalui unsur pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral dan pendekatan sosiologi. Disebabkan keluasan unsur yang boleh diteliti, saya hanya akan membincangkan kritikan pendekatan intrinsik yang meliputi aspek gaya bahasa, aspek watak dan perwatakan, aspek latar masa, latar masyarakat dan latar tempat, aspek binaan plot serta aspek nilai yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Baiklah, unsur pertama dalam aspek pendekatan intrinsik iaitu watak dan perwatakan. Di sini, saya ingin mengetengahkan dua watak utama yang mendapat perhatian saya. Yang pertama, watak Natasha. Natasha merupakan seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini dapat dilihat di mana Natasha tetap dengan pendiriannya untuk membantu Jonathan mengenali Islam walaupun semasa minggu peperiksaan. Natasha ingin memenuhi hasratnya iaitu ingin memperkenalkan Jonathan kepada Islam. Apabila sudah puas menelaah nota-nota peperiksaan, Natasha akan melayari internet atau mencari buku-buku yang sesuai untuk diberikan kepada Jonathan. Ini jelas dapat dilihat berdasarkan dialog perbualan antara Natasha dan Jonathan dalam bab yang kedua. John, I have this book I want to give to you. Well, they are not actually mine. I borrowed them from the library. Jelas Natasha kepada John sambil menghulurkan 3 buah buku mengenai Islam kepada Jonathan. Jonathan menjadi begitu berminat untuk mengetahui tentang Islam setelah mengenali Natasha. Kecantikan gadis itu yang luar biasa padanya meyakinkan Jonathan bahawa pada Natasha ada suatu kuasa atau kekuatan dalaman yang menyerlahkannya sehingga Natasha kelihatan begitu cantik dan menarik. Tetapi pada masa yang sama, Natasha kelihatan disegani dan dihormati. Selain itu, watak Natasha juga merupakan seorang yang memanfaatkan masa, di mana Natasha sering meluangkan masanya dengan bertafakur.
Ini jelas dapat dibuktikan dalam bab kedua, yakni begitulah Natasha bertafakur sepanjang perjalanan menuju ke destinasi. Pemandangan yang indah di luar tingkap teksi itu tidak dihiraukannya. Seterusnya, watak protagonis yang kedua yang ingin saya kongsikan ialah watak Dr. Farid. Dr. Farid merupakan bapa kandung kepada Natasha. Dalam peristiwa ketika Natasha, Alisha dan Puan Asma meminta untuk tinggal di rumah sewa berbanding kolej kediaman di University Wellington, Dr. Farid tersenyum mendengar hujah ahli keluarganya yang sangat mengambil berat tuntutan ibadah. Dr. Farid tidak keberatan untuk berhabisan duit demi memastikan keluarganya dapat menunaikan tanggungjawab mereka sebagai Muslim yang baik. Hal ini jelas dapat dilihat melalui respon dialog Dr. Farid bersama kedua-dua puterinya, yakni, baiklah, ayah akan bayarkan sewa rumah, tetapi kamu carilah sendiri rumah sewa yang kamu kehendaki. Selain itu, watak Dr. Farid juga merupakan seorang watak yang bijak dalam membuat keputusan. Ini dapat dilihat berdasarkan keputusan Dr. Farid yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan kedua puterinya, yang mana berdasarkan dialog Dr. Farid bersama puterinya dalam bab ketujuh, Abah bersetuju dengan cadangan Alisha supaya kamu berdua sambung belajar di Malaysia, memandangkan Natasha yang masih fobia selepas menjadi mangsa sasaran dalam sebuah kes langgar lari semasa pulang meraihkan kejayaan peperiksaannya. Seterusnya, kritikan pendekatan intrinsik yang kedua iaitu aspek binaan plot. Bagi pengenalan, cerita ini merupakan kisah Natasha dan Alisha yang belajar bersama di Wellington, di mana ia merupakan tempat pertemuan mereka bersama Jonathan. Seterusnya, perkembangan cerita ini, Natasha mula berpaut hati kepada Jonathan tetapi dijodohkan bersama Baha atas permintaan keluarga. Yang ketiga, perumitan. Konflik kontrak perniagaan antara syarikat Baha bersama syarikat bapa Jonathan. Dan yang keempat, climax, kematian Baha atas penghantaran sihir oleh keluarga Jonathan serta kedatangan Jonathan meminang Natasha selepas kematian Baha. Dan akhir sekali, peleraian dalam novel sastera remaja ini di mana Jonathan reda di atas permergian Natasha dan berkahwin bersama adik kembarnya Alisha. Seterusnya, dalam kritikan pendekatan intrinsik yang ketiga iaitu aspek latar. Aspek latar terbahagi kepada tiga, iaitu latar masyarakat, latar tempat dan latar masa. Baiklah, dalam novel tragedi cinta Taj Mahal ini, latar masyarakat yang ingin saya tekankan adalah masyarakat yang mementingkan pendidikan. Ini dapat dilihat berdasarkan dialog perbualan antara Natasha bersama keluarga ipanya, di mana keluarga ipanya meminta Natasha untuk berhenti belajar dan fokus menguruskan keluarga. Akan tetapi, Natasha menyatakan bahawa Tasha belajar sebab Tasha minat, lagi-lagi bidang perundangan Islam. Dalam ini, penulis menekankan bahawa masyarakat hendaklah mementingkan pendidikan dalam kehidupan. Seterusnya, antara latar tempat yang ada dalam tragedi cinta Taj Mahal ini adalah University Victoria. University Victoria merupakan tempat pertemuan pertama Natasha dan Jonathan yang menjadi titik permulaan persahabatan mereka. Seterusnya, latar yang ketiga iaitu latar masa. Terdapat latar masa waktu tengah hari di mana pada waktu tengah hari, Jonathan telah mengucapkan tahniah kepada Natasha atas kejayaan peperiksaannya.
Bagi kritikan pendekatan intrinsik yang seterusnya, ia adalah aspek gaya bahasa. Terdapat 6 aspek gaya bahasa yang ingin saya bincangkan. Yang pertama, penulis telah menggunakan diksi bahasa Inggeris dalam penulisannya. Contohnya, dialog Jonathan kepada Natasha, iaitu "The more I read about Islam, the more I think this is the true religion." Seterusnya, penulis juga telah menggunakan unsur diksi bahasa Arab di mana Jonathan telah mula mempelajari perkataan-perkataan Arab seperti Assalamualaikum, Subhanallah dan Alhamdulillah setelah berkawan dengan Natasha. Seterusnya, aspek gaya bahasa yang ketiga iaitu metafora. Metafora di dalam novel ini contohnya seperti hatinya menggigil bagaikan ayam kesejukan yang dibasahi. Similar. Dalam novel ini terdapat dia dilayan bagaikan puteri satu malam. Ini merupakan cepilan daripada bahagian pasangan Natasha dan juga Baha pergi berbulan madu. Seterusnya, aspek gaya bahasa yang kelima iaitu hyperbola. Tapi bagaimana pula dengan Abang John nanti? Nanti dia tidak jadi masuk Islam pula. Ini merupakan dialog Alisha kepada Natasha semasa Natasha ingin membatalkan niatnya untuk berkawan dengan Jonathan. Seterusnya, yang terakhir bagi aspek gaya bahasa ialah peribahasa atau simpulan bahasa di mana Anisa Aliyah telah menyelitkan unsur peribahasa dalam novel ini iaitu hujan emas negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Yang terakhir dalam unsur kritikan pendekatan intrinsik ialah aspek nilai ataupun pengajaran. Nilai yang pertama ialah nilai kegigihan di mana Natasha tetap menghabiskan pembelajaran sarjana undang-undang Islam walaupun mempunyai komitmen yang tinggi sebagai seorang isteri dan ibu kepada Al-Fatih dan juga Alia. Seterusnya, nilai yang kedua, nilai kasih sayang di mana Baha sangat mencintai isterinya menyebabkan beliau menghadiahi isterinya sebuah rumah yang dinamakan Mahligai Taj Mahal sempena perkahwinan. Di mana dialognya terdapat dalam bab ke-8 iaitu sayang, abang ada sebuah hadiah perkahwinan yang istimewa buat sayang, bisik Baha ke telinga isterinya. Nilai ketaatan dan kepatuhan kepada ibu bapa. Disebabkan Natasha menturuti permintaan ibu bapanya, beliau akhirnya berkahwin bersama Baha dan menerima kebahagiaan terutamanya selepas kelahiran cahaya mata mereka. Di sini saya mengepilkan dialog perbualan antara Natasha bersama anaknya Alia. Doa kita sekeluarga Lia, doa dialah yang paling makbul. Di mana di sini kita dapat melihat bahawa penulis ingin menunjukkan suasana yang harmoni dan bahagia dalam keluarga Baha dan juga Natasha. Selanjutnya, aspek kritikan sastera remaja yang kelima iaitu kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan dapat menentukan prestasi dan kedudukan sebuah karya melalui kajian teliti berdasarkan plot cerita, bentuk sastera, motif, perkembangan dan nilai. Penulisan novel tragedi Cinta Taj Mahal berbentuk karya konvensional. Karya sastera konvensional biasanya lebih mudah difahami dan lebih diterima oleh pembaca. Mereka menawarkan pengalaman sastera yang lebih teratur dan diikuti dengan mudah dan dapat diikuti dengan mudah mengikut teknik plot aspek gaya bahasa yang terdiri daripada permulaan, perkembangan, perumitan, konflik dan peleraian. Penulis telah memperkenalkan watak dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ini dapat dilihat semasa monolog Natasha yang menerangkan watak Baha secara terperinci. Baha memiliki mata yang agak redup
melambangkan kesabarannya. Hidungnya mancung sekali, bermisai serta berjanggut dan berjambang tipis. Baha juga mempunyai tahi lalat di dahi kanannya. Akhir sekali, aspek kritikan yang mana pengkritik perlu membuat penilaian kualiti mutu karya sastera. Penentuan nilai ini dibuat secara bijaksana, adil melalui hujah-hujah yang konkret. Oleh itu, pada pandangan saya, novel tragedi Cinta Taj Mahal hasil karya Anissa Alia merupakan suatu novel yang bermutu tinggi dan berkualiti. Hal ini kerana yang pertama, penulis telah mengangkat dan menerapkan ilmu agama dalam kehidupan remaja. Hal ini sedemikian selaras dengan pandangan Syafi'i Abu Bakar, iaitu di mana seorang sastrawan Muslim seharusnya yang alim dalam keilmuan Islam tidak setakat bersifat asas, tetapi seharusnya pula secara mendalam dan menerapkannya ke dalam kehidupannya. Justru itu dapat dilihat bahawa Anissa Alia telah berusaha untuk menerapkan unsur agama Islam dalam penghasilan karya beliau. Seterusnya, pada pandangan saya, novel ini berkualiti kerana ia dapat membantu memenuhi tuntutan aspirasi negara. Kerana apabila remaja membaca dan menelaah hasil-hasil karya sastera remaja, ia dapat membantu perkembangan yang stabil dan optimum dari segi intelek, rohani dan emosi remaja. Dan yang ketiga, iaitu hasil penulisan ini dibuat berdasarkan kisah benar dan pengalaman penulis sendiri. Hal ini kerana Anissa Alia telah melanjutkan pelajaran ke New Zealand dalam jurusan. Beliau tidak berkecimpung dalam bidang undang-undang. Sebaliknya, membuat kerja penterjemahan, rencana untuk penerbitan majalah dan buku yang membawa mesej Islam. Oleh itu, pengajaran dan nilai yang berada di dalam novel ini dapat dijadikan sebagai panduan dan juga pegangan kepada remaja yang sedang menempuhi rintangan dan cabaran hidup. Tuntasnya, sastera remaja memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti remaja di samping membantu remaja dalam memahami dunia di sekeliling mereka. Ia juga dapat menggalakkan minat membaca, memperluas wawasan dan mengembangkan imajinasi remaja. Sastera remaja juga dapat menyampaikan mesej-mesej penting tentang kehidupan, persahabatan dan nilai positif kepada pembaca. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera-puteri. Sempurna sudah video ini. Salah dan silap harap dimaafi. Sampai di sini sahaja perkongsian video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.